Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'ama salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita. Dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini mengikuti pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang membicarakan tentang peribadi baginda Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengajian yang kita adakan di Masjid Sultan, Singapura selepas maghrib setiap hari Senin malam Selasa. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita membaca Fatihah pada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada tuan pengarang kitab Syama'il Muhammadiyah iaitu Al-Imam Tirmizi, dan juga kepada yang menterjemahkannya. Semoga kesemua mereka ditinggikan darjatnya dan diampunkan dosa-dosanya dan dirahmati akan roh mereka dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma iftah 'alaina wa 'ala dhurriyyatina futuha 'ala rifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna ya mufahhim Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam pelajaran kitab Syama'il Muhammadiyah, kita telah selesai membicarakan daripada perihalnya kewafatan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kewafatan baginda, bagaimana perkebumiannya, pengurusan jenazah, dan seterusnya bagaimana pula perlantikan khalifah yang telah berlaku di antara para sahabat dengan dilantiknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan dengan sebab-sebabnya tertentu. Dan pada malam ini pula kita menyambung daripada warisan ataupun sebagaimana yang kita telah sebutkan pelajaran lepas, warisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada baginda yang meninggalkan sesuatu harta melainkan hanya rupanya semua yang adalah sedekah. Yang ada cuma tinggal pedangnya, baju besinya yang tergadai di sisi seorang Yahudi kerana baginda tidak kecukupan makanan untuk ahli keluarganya. Dan sekeping tanah yang dimana sekeping tanah itu merupakan sedekah untuk kaum muslimin. Jadi anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima apa-apa daripada kita katakan hak milik baginda, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahawa kami anbiya, apa yang kami tinggalkan ialah sedekah. Sedekah untuk umat yang beriman. Ya, pada malam ini para jemaah sekalian, kita masuk dalam muka surat 382 mengenai membicarakan tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah dalam tidur. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak mau mimpi bagi Nabi? Semuanya rindu nak bertemu dengan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ialah mereka yang diberikan kelebihan keberkatan dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Maka begitulah di dalam hadis-hadis ini, lebih kurang 7 buah hadis didatangkan oleh Imam Tirmizi sebagai untuk menjadikan alasan bahawa mimpi Rasulullah SAW adalah satu perkara yang harus berlaku. Dalam hadis 390 berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang dapat melihatku dalam tidurnya, sebenarnya dia memang sudah melihatku.
Sebab syaitan tidak dapat menyamar menjadi aku. Dalam hadis ini ada beberapa perkara. Pertama, maknanya sini kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita tidur. Alim-alim ulama ada membahaskan masalah mimpi dalam tidur. Jadi ada yang mengatakan mimpi dalam tidur itu ada benarnya, dan ada yang mengatakan itu adalah merupakan khayalan, dan ada yang mengatakan itu adalah merupakan pengaruh daripada apa yang kita alami dalam masa hidup kita. Jadi kalau sekiranya kita dalam hidup kita ni, kita dalam pressure, tekanan ya, dengan keadaan-keadaan masalah, kadang-kadang terbawa-bawa sampai kepada kita punya tidur kita. Dan akhirnya kita bawa pada mimpi. Itu satu. Keduanya ada juga daripada perasaan-perasaan kita, nafsu kita yang jahat, iaitu maksudnya nafsu syaitan. Jadi membawa kita tidur tu sampai kita mimpi yang tak baik, yang buruk, yang takut, ya. Dan ada juga mimpi yang baik. Mimpi yang baik ini terbagi pula mimpi-mimpi yang bagus-bagus dan juga mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mimpi yang baik-baik itu dia didatangkan oleh malaikat-malaikat. Malaikat yang dinamakan siddiqun atau malaikat yang benar. Ya, jadi di sini alim-alim ulama mengatakan kalau kita tidur, sebelum tidur tu kita berwuduk, ambil wuduk dan kemudian kita baca ayatul kursi. InsyaAllah kalau kita dapat mimpi, mimpi itu adalah mimpi yang baik, yang benar. Kadang-kadang tidur itu tak ada wuduk, kadang-kadang tidur itu tak baca ayatul kursi, kadang-kadang datanglah mimpi-mimpi yang menakutkan, itu datang daripada syaitan. Jadi sebaik-baiknya sebelum kita tidur tu kita berwuduk. Dan kalau sekiranya seorang yang tidur tu dia mati dalam keadaan tidur berwuduk, maka mati itu namanya mati syahid. Pahalanya dapat pahala mati syahid. Itu kelebihannya. Sebab tu di sini sebelum kita tidur tu baiknya kita ambil wuduk, ya. Jadi kita tidur atas wuduk. Kita pun tidak tahu apakah tidur tu kita akan bangun lagi pada esok hari ataupun itulah penghabisan umur kita. Berapa ramai orang yang mempunyai berbagai-bagai rancangan pada esok harinya, tetapi pada malam hari dia tidur, itulah penghabisannya. Ya, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mengenai orang yang bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di sini, siapa yang bermimpi dengan aku, maka itu adalah yang sebenar-benarnya aku, kerana syaitan tak dapat menyerupai diriku. Ada orang bertanya, bagaimana Ustaz, kita tak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi macam mana kita tahu itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Mungkin juga syaitan yang dia mengatakan iaitu dia adalah Nabi, sedangkan kita tak pernah tengok wajah Nabi dan kita pun sangka itulah Nabi. Jawapannya bahawa syaitan tak boleh sama sekali buat pengakuan diri dia Nabi pun tak boleh. Jangan cakap nak menyerupai Nabi. Kalau dia tak menyerupai Nabi tapi dia kata akulah Nabi pun tak boleh. Kerana itulah Allah Ta'ala telah letakkan keistimewaan kepada baginda Nabi kita Rasulullah SAW. Syaitan tak boleh menyerupai dalam bentuknya, dalam perkataannya dan dalam pengakuannya pun tak boleh. Itu Allah Ta'ala telah lindungi Nabi kita SAW. Dan demikian pula bila kita bermimpi Rasulullah SAW, dalam keadaan kita bermimpi ini bermacam-macam. Ada orang bermimpi menghadap wajah, ada orang bermimpi menghadap ke belakang, ada orang bermimpi dengan keadaan orang ramai, ada orang bermimpi dengan keadaan bayang-bayang. Ini semua merupakan kembali kepada diri orang yang bermimpi itu. Kalau orang yang bermimpi itu seorang yang salihin, yang bersih hatinya, yang dekat, yang muqarrabin pada Allah, tak mustahil dia bermimpi wajah demi wajah. Maknanya wajah Nabi berhadap wajah. Bahkan sebahagian alim-alim ulama yang dekat dengan Allah SWT, setiap masa dia di dalam keadaan menghadap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Imam Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala, dia adalah khalifah kepada Tariqah Syazaliyah daripada gurunya Abu Hasan Syazali Qaddasallahu Sirrul Aziz, di mana beliau mengatakan, andai kata aku sekelip mata tak melihat, tak menghadap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku anggap diri aku sebagai kafir. Allah, berat betul ni. Itulah dia punya maqam dia, kedudukan dia. Sebab bagi dia tu sentiasa dia menghadap pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Dan demikian juga pada setengah-setengah alim ulama seperti Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang ulama yang digelarkan Syekhul Islam ya, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau ini setiap malam dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak menjadi peliklah perkara itu. Dan demikian juga ada yang berjumpa dengan Nabi SAW secara live. Secara live tu mana bukan dalam mimpi, secara live. Itu pun ada juga seperti Al-Imam Abdul Jamrah Said Abdullah. Dia adalah seorang daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia juga yang mensyarahkan kitab Imam Bukhari, yang di mana beliau ini tak kurang pada 70 kali bertemu menghadap wajah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara live. Itu semua masing-masing kelebihannya. Tapi maksud di sini bahawa andai kata seseorang bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebenar-benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maupun dia bermimpi menghadap wajah, maupun dia bermimpi menghadap ke belakang, maupun dia bermimpi nampak orang ramai, maupun dia bermimpi nampak macam bayang-bayang atau dengar suara kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu adalah benar. Cuma berbeza-beza daripada segi rohani kita. Jadi kalau rohani kita tu tak kuat, masih lagi kotor, masih lagi tak jelas, tak bersih, maka kita tak nampak sepenuhnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kala kita cuma nampak bayang-bayangnya. Seumpama kalau seseorang itu dia diri depan cermin, jadi wajah dia tu nampak di cermin. Tapi bukan wajah hakiki dia. Bukan wajahnya sebenarnya, tapi wajah yang dipaparkan di cermin. Nampak juga, tapi itulah dia. Maknanya mengikut maqam atau darjat seseorang itu di sisi Allah. Ya, jadi dari hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu pada kita tak mustahil. Ada orang mengingkari macam mana nak mimpi Rasulullah sedangkan baginda telah wafat. Jawapannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat bukan makna Nabi sudah terhapus. Maha suci Allah. Allah Ta'ala tidak menghapuskan baginda, tetapi hanya Nabi berpindah alam. Berpindah alam daripada alam duniawi yang kita ada sekarang ini kepada alam roh. Kerana roh ini dia tidak mati. Roh ini dia kekal sampai hari kiamat. Dia tak mati. Yang hanya yang kita katakan alam jasad, dia bila dah tak ada roh, dia mati dan dia berpindah ke dalam alam barzakh. Jadi dengan itu roh dia tidak mati. Bahkan roh dia boleh berkeliaran. Bahkan berziarah-ziarah antara satu sama lain. Bahkan dia boleh berada di mana-mana tempat dalam sekelip mata. Sebab roh ini dia tidak ada, kita katakan, batasan tembok ataupun terhad seperti kita manusia. Kita tubuh badan, depan kita tembok, kita tak boleh tembus. Kita mesti melalui pintu. Tapi roh dia boleh tembus pintu ke, tembok ke, dalam sekelip mata berada di Mekah, sekelip mata berada di tempat yang lain. Itu roh, kerana dia tak perlu naik kapal terbang. Dia boleh berada di satu tempat dalam sekelip mata. Subhanallah. Ada juga orang persoalkan bagaimana ada orang kata dia mimpi Nabi, orang ni kata mimpi Nabi. Macam mana Nabi berada di berbagai-bagai tempat? Jawapannya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pergi ke sana ke sini. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat seperti matahari. Di mana pun orang dalam muka bumi ini, di utara, di selatan, di timur, di barat, dia akan nampak matahari. Matahari itu satu. Jadi begitulah dia. Rasulullah SAW itu satu. Tapi orang boleh melihat Nabi SAW dalam beberapa tempat yang berbeza. Tapi perkara itu juga tidak mustahil kalau Nabi berada di dalam satu masa beberapa tempat yang berbeza. Kerana itu juga telah berlaku kepada para wali-wali Allah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, iaitu Abu Abbas Al-Mursi Qaddasallahu Sirrul Aziz, yang bermakam di Alexandria di Mesir. Makamnya di Alexandria, tuan-tuan ya. Alhamdulillah, sewaktu saya membawa para jemaah-jemaah pergi menziarahi makam para awliya dalam paket jejak Rasul, kita bawa pergi ziarah ke sana. Dan beliau ini satu masa antara karamah yang Allah Ta'ala tunjukkan, satu hari beliau ni menerima jemputan daripada 5 orang murid pada hari Jumaat.
Jadi pada 5 orang murid ni jemput. Orang ni jemput, ya Tuan Guru sila ke rumah saya Jumaat akan datang ni. Ada majlis walimah, Tuan Guru datang jemput ke rumah saya. Ada bacaan tahlil, Tuan Guru sila ke rumah saya. Ada jemputan makan. 5 orang mampu jemput Tuan Gurunya pada satu masa. Tuan Guru kata, insyaAllah, Tuan, insyaAllah, insyaAllah. Sampai masanya hari Jumaat itu, dia mengajar lepas Jumaat, dia mengajar. Lepas habis mengajar, lepas asar, datanglah 5 orang itu. 5 orang tu datang ucapkan terima kasih Tuan Guru, datang ke majlis walimah anak saya. Terima kasih Tuan Guru, datang majlis tahlil rumah saya. Terima kasih Tuan Guru kerana datang jemputan saya. Murid-murid lain semua terkejut. Bila masa Tuan Guru kita ni pergi jemputan mereka ni? Tuan Guru ada depan kita ni pada lepas solat Jumaat sampai sekarang ni kat sini. Tak ke mana-mana pun. Maka Syekh Abdul Abbas Al-Mursi cuma senyum saja. Begitulah maksud di sini. Allah nak buktikan bahawa Allah boleh jadikan seseorang kekasih dia, roh dia itu berada di 5 tempat yang berbeza dalam satu masa. Dan ini banyak berlaku pada para wali-wali Allah. Ya. Begitu juga Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala. Di mana apabila murid-muridnya yang pergi haji, balik pada haji, cerita kepada kawan-kawannya di kampung bahawa dia bertemu dengan Tuan Guru kita iaitu Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari di Mekah mengerjakan haji. Kata murid-murid di kampung, demi Allah Tuan Guru tak pergi haji, dia dengan kita di sini. Tetapi yang pergi haji pula bersumpah, demi Allah Tuan Guru aku ini memang sama kita pergi haji. Kalau sekiranya aku bohong, maka isteri aku jatuh talak 3. Wah, sampai macam tu sekali. Tapi semua itu betul. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau itu semua betul daripada para wali-wali Allah, apa nak herankan kalau berlaku pada diri Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan hadis yang berikutnya 391 daripada Abu Hurairah radhiyallahu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatasawwaru aw qala la yatashabbahu bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang dapat melihatku dalam tidurnya, sebenarnya dia memang sudah melihatku. Sebab syaitan tidak dapat menyerupai aku. Itulah dia. Ya, syaitan tak dapat menyerupai Nabi. Maupun dalam tubuh badannya, perkataannya, penglihatannya, apa pun sekenap dari diri Nabi SAW, zahiran wa batinan, syaitan tak dapat menyerupai. Itulah Allah Ta'ala telah pelihara Nabi dalam hidupnya dan bahkan setelah matinya pun Allah pelihara bagi Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain pula Nabi mengatakan, siapa yang melihat aku dalam mimpiku, maka dia akan melihat aku secara zahir. Maknanya secara live dia akan melihat aku. Dan itu pun yang berlaku pada para kekasih-kekasih Allah seperti telah kita sebutkan tadi, ya. Dan di muka surat 383 hadis 392, Tariq bin Syams berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang melihat aku dalam tidurnya, sebenarnya dia memang sudah melihat aku. Dari kata-kata ini juga menolak fahaman kepada setengah orang yang engkar, tak terima, mustahil katanya untuk mimpi Rasulullah SAW. Kalau sekiranya orang boleh mimpi Rasulullah SAW, kenapa tidak mereka mimpi Rasulullah ketika ada masalah-masalah seperti waktu umat Islam nak memilih khalifah, waktunya berlaku kita katakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an tidak memberikan waris kepada Sayyidina Fatimah, dan begitu juga waktu peperangan antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Kenapa Rasulullah SAW mereka tak mimpinya Nabi? Kenapa pula? Ini pun kadang-kadang orang-orang yang ingkar. Jawapan kita bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah selesaikan agama ini dengan sempurna. Segala apa panduan agama sudah termaktub dalam Quran dan dalam hadis. Dan terserah kepada umat bagaimana mereka melaksanakannya. Tugas Nabi yang selesai. Tapi ada pun perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur,
Itu adalah merupakan sebagai satu hadiah, kurniaan, pemberian Allah kepada kekasihnya. Bukan kerana untuk menyelesaikan masalah. Walaupun sebagaimana kadang-kadang menyelesaikan masalah, tapi itu bukan lagi tugas baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Nabi telah menyebut siapa yang melihat aku dalam tidurnya, dalam mimpinya, memang pasti sebenarnya dia telah melihat aku. Hadis yang 393. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsaluni. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang dapat melihat aku dalam tidurnya, sebenarnya dia memang sudah melihat aku. Sebab syaitan tidak dapat menyerupai aku. Ayahku pun berkata, aku sampaikan hadis ni kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan berkata, aku pernah melihat beliau, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku menyebut nama Hasan bin Ali dan menurutku Rasulullah kelihatan seperti Hasan. Jadi di sini rawi hadis ini, ya, rawi hadis ini di mana dia menceritakan bahawa Abu Hurairah dia mendatangkan sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang di mana Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melihat aku dalam mimpi memang benar-benar dia telah melihat aku, ya. Jadi di sini dia menceritakan bahawa dia telah itu hadis ni sebenarnya daripada Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad an Asim bin Kulayb. Qala haddatsani Abi annahu sami'a Abu Hurairah. Jadi hadisnya itu sebenarnya daripada Asim bin Kulayb. Asim bin Kulayb mengatakan, ayahku telah berkata bahawa dia mendengar Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah bersabda, siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguh dia telah melihat aku kerana syaitan tak dapat menyerupai aku. Maka aku pun berkata, qala Abi. Abi itu mana bapa dia, berkata bapakku. Iaitu siapa? Bapa dia Kulayb. Kulayb tu nama bapa dia. Berkata, aku pun cerita pada Ibnu Abbas. Aku cerita pada Ibnu Abbas lah, aku mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berkata, aku mengingati. Mengingati maknanya pernah melihat pada cucu Nabi SAW yang bernama Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Dan aku melihat bahawa Nabi yang aku nampak dalam mimpi serupa, semirip dengan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Jadi apa yang berlaku Ibnu Abbas kata benar. Kerana memang betul Nabi SAW, dia Allah Ta'ala jadikan dua cucunya ini, Hasan dan Husain, menyerupai Nabi SAW. Kalau sekiranya Sayyidina Hasan daripada badan sampai ke atas menyerupai Nabi SAW. Dan kalau Sayyidina Husain daripada badan sampai ke bawah, jalannya, kakinya, menyerupai Nabi kita SAW. Masya Allah. Dua cucu Nabi ini memanglah orang kata membawa, kita katakan, sekalian sifat-sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan ke sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang nak maksud ceritanya ini, bahawa orang yang mimpi Nabi itu memang betul. Sebab apa yang dia mimpi itu menyerupai kepada cucu Nabi, dan memang cucu Nabi ini menyerupai akan datuknya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Maka begitulah katanya Ibnu Abbas berkata, sungguh Rasulullah mirip, maknanya menyerupai dengan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan hadis seterusnya, hadis 394, iaitu di muka surat 384, Yazid Al-Farisi radhiyallahu berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam.
Aku melihat Nabi SAW dalam masa tidurku. Semasa zaman Ibnu Abbas. Zaman Ibnu Abbas maknanya dia tabi'in lah. Dia bukan sahabat. Ya. Ibnu Abbas sahabat. Jadi Yazid Al-Farisi ini seorang tabi'in. Aku beritahu pada Ibnu Abbas. Aku pernah melihat Rasulullah SAW dalam tidur. Maka Ibnu Abbas berkata, Rasulullah pernah berkata, syaitan tidak dapat menyerupaiku. Sesiapa yang melihatku dalam tidurnya, berarti dia sudah melihatku. Itu hadis menguatkan lagi hadis-hadis yang lain yang terlebih awal, yang mengatakan bahawa siapa yang mimpi Rasulullah SAW dalam tidur, memang benar-benar dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kemudian Ibnu Abbas bertanya. Ini tak habis lagi hadisnya. Ibnu Abbas bertanya, adakah kamu dapat menggambarkan sifat dan ciri orang yang kamu lihat dalam tidur itu? Jadi kamu kata kamu melihat Nabi ya. Boleh kamu terangkan macam mana sifat-sifat Nabi yang kamu lihat tu? Aku menjawab, ya. Aku dapat menggambarkan sifat-sifatnya kepadamu. Orang itu, iaitu Nabi, memiliki sifat antara dua orang. Baik jasad maupun dagingnya. Kulitnya coklat hampir putih. Kulitnya coklat hampir putih. Maknanya warnanya samar hampir terang. Ya. Pelupuk matanya hitam. Pelupuk mata, bulu mata dia hitam. Senyumnya indah. Ya, Masya Allah. Lengkuk wajahnya bagus. Ya. Bentuk bujur telur lah. Ya, wajahnya bagus. Janggutnya memanjang. Janggut Nabi panjang. Antara telinga ini dan telinga ini dan memenuhi tengkoraknya. Jadi berjambanglah Nabi kita. Ya, antara telinga sama telinga berjambang Nabi kita SAW. Auf berkata, aku tidak ingat sifat apa lagi selain sifat-sifat ini. Auf tu siapa? Orang yang bermimpi ni. Ya. Ibnu Abbas berkata kepada Yazid, seandainya kamu melihat dalam keadaan sedar, kamu tidak akan dapat menggambarkan sifat-sifatnya lebih daripada ini. Maknanya kalau kamu jumpa Nabi secara live pun, ini juga yang kamu akan nampak. Kamu takkan nampak lebih daripada itu. Jadi maknanya, yang kamu nampak dalam mimpi itu, yang kamu telah sebutkan sifat-sifatnya, itu memang adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami dapat berjumpa dengan Nabi kami Rasulullah SAW dalam tidur kami, dalam hidup ini sebelum mati kami ya Allah. Kami rindu, kami kasih pada Nabi kami ya Rahman dengan berkat syafaat Nabi SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan hadis yang 395, Auf bin al-Arabi berkata, usiaku lebih tua daripada Qatadah. Maknanya dia menyambunglah ya. Usia aku lebih tua daripada Qatadah. Mana umur aku dah tua. Ya. Jadi dalam maksud dia dah tua tu, jadi dia dalam masa sama tapi dia dapat berjumpa dengan Nabi SAW. Maka dengan itu dia dapatlah keuntungan. Sebab itulah Abu Qatadah berkata di hadis yang 396, qala Rasulullah SAW, man ra'ani ya'ni fi naum faqad ra'al haqqa. Barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka dia melihat yang benar. Maknanya betul-betul lah dia melihat aku. Allahu Akbar. Hadis 397 daripada Anas bin Malik radhiyallahu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatakhayyalu bi. Wa qala wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang dapat melihatku dalam tidurnya, sebenarnya dia memang sudah melihatku. Sebab syaitan tidak dapat menyerupai aku. Beliau juga berkata, ru'ya, penglihatan dalam tidur, mimpilah, yang disertai petunjuk daripada Allah. Orang yang beriman adalah ru'ya orang yang beriman, iaitu penglihatan seorang dalam tidur bagi seorang beriman tu adalah satu bahagian daripada 46 tanda kenabian.
tanda kenabian tu antaranya ialah mendapat wahyu. Tetapi kita bagi orang yang beriman, kita ni bukan menabi. Jadi kita takkan dapat wahyu. Tetapi apa yang kita masih dapat lagi peninggalan barakahnya kenabian itu dari 46 kenabian. Tanda-tanda kenabian itu. Ada 46. 46 apa Ustaz? 46 perkara yang di mana para nabi itu memilikinya kurnian Allah. Tetapi satu daripada 46 bahagian itu akan Allah kekalkan untuk orang mukmin. Kita bukan nabi tapi kita masih dapat lagi keberkahannya. Apa dia itu? Ru'yatus salihah. Mimpi yang baik. Mimpi yang baik ini merupakan daripada Allah. Kalau wahyu datang daripada Allah. Mimpi yang baik pun datang daripada Allah. Jadi dia masih lagi termasuk dalam seperti kelebihan para nabi-nabi. Tapi sudah tentulah para nabi itu direct, confirm, 100%. Itu wahyu Allah. Sebab tu orang para nabi, dia tak mimpi karut-marut, tak ada. Apa segala dia mimpi, itu memang datang pada wahyu pada Allah. Kerana para nabi itu maksum. Semua para nabi itu maksum. Maksum tu apa? Terpelihara daripada gangguan syaitan. Pengkhayalan syaitan. Sebab tu Nabi Ibrahim AS mengatakan kepada anaknya Nabi Ismail, Qala ya bunayya inni raitu anni azbahuk fanzur maza tara. Wahai anakku, aku lihat dalam mimpiku bahawa aku sembelih engkau. Apa pendapat engkau? Maka berkata anak Ismail, Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, jalankan apa yang ayah diperintahkan dan ayah akan dapati saya daripada golongan orang yang sabar. Jadi di sini Nabi Ibrahim mimpi. Tapi mimpi para nabi tidak ada datang daripada syaitan dan semuanya datang daripada Allah. Nampak? Jadi Nabi Ibrahim menceritakan aku mimpi. Aku mimpi itu mana? Perintah dari Allah supaya sembelih engkau. Nabi Ismail faham. Dan Nabi Ismail kata, jalankan wahai ayahanda apa yang ayahanda diperintahkan. Okey, kembali pada mimpi kita orang yang salihin. Orang salihin, tak semua orang lah, tapi orang-orang yang salihin, yang baik, yang ikhlas, yang bersih hatinya, suci rohaninya, Allah Ta'ala berikan mereka ru'yatus salihah. Ru'yah itu mimpi. Mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu datang daripada Allah. Serumpama wahyu kepada Nabi, tapi kita bukan wahyu, tapi kita namanya ru'yatus salihah. Mimpi yang baik. Dan mimpi yang baik ini adalah merupakan satu cabang daripada 46 cabang tanda-tanda kenabian. Jadi itu, di sini Nabi nak beritahu kepada kita lah, bahawa tak mustahil umat aku yang salihin akan dapat mimpi perkara yang baik yang datang daripada Allah, dan mimpi yang baik itu menunjukkan petunjuk kepada perkara-perkara yang baik. Petunjuklah nak buat sesuatu perkara, atau buatkanlah perkara ini, ataupun jauhkan daripada perkara ini. Maknanya satu irsyadat, satu petunjuk daripada Allah Ta'ala. Tak ada menjadi salah. Kau ni pegang pada mimpi sangat ni. Tak ada, ini pada Allah. Tapi tengoklah orangnya macam mana. Jadi kalau orang tu mimpi Rasulullah SAW, itu juga sebagai tanda bahawa itu kurnian Allah. Sebab Nabi dah mengatakan, syaitan tak boleh menyerupai aku. Jadi itulah dia tuan-tuan maksud daripada hadis ni. Jadi hadis ini ada dua perkara. Pertama, nak membenarkan orang yang salihin bermimpi yang baik. Dan itu datang daripada Allah. Dan itu juga adalah tanda daripada 46 cabang kenabian. Dan begitulah mimpi Rasulullah SAW merupakan salah satu daripada kelebihan kurnian Allah kepada orang-orang yang salihin. Dan hadis yang 398 daripada Abdullah bin Mubarak mengatakan, izabtulita bil qada fa alayka bil athar. Artinya, jika kamu ditimpa balak. Ditimpa balak ini ada punya terjemahan yang berbeza. Apabila kamu ditimpa balak, hendaklah kamu berpegang pada asar perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in, sahabat atau Nabi SAW. Jika kamu ditimpa balak, hendaklah kamu berpegang pada asar.
Kita sekarang dalam kesusahan COVID-19 dan macam-macam masalah. Balik kita kepada sunnah Nabi, amalan-amalan Nabi, pesanan-pesanan Nabi, alim-alim ulama kita, apa pesanan mereka, bacaan-bacaan, apa amalan-amalan, amalkan. Kita hari ini kita kekurangan amalan. Itulah satu perkara yang perlu kita perhatikan. Hari ini kita mencari jalan keluar dengan sekadar usaha kita, tetapi kita tak cari jalan keluar dengan mengikutkan apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para tabi'in, oleh para alim-alim ulama kita. Sepatutnya kita rujuk kepada kitab-kitab, rujuk pada Al-Quran, rujuk pada hadis, rujuk pada petunjuk Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan begitulah dia tuan-tuan, hadis ini juga atau kata-kata ini, bukan hadis ini, kata-kata Ibnu Mubarak, seorang ulama. Ya, beliau kata, "Idza tulita biqada", itu satu terjemahan. Jika satu lagi terjemahan, jika kamu dilantik untuk menjadi qadi. Qadi itu penghukum ataupun hakim, ataupun kita katakan hakim mahkamah, ataupun kita katakan jadi satu majlis yang menghukum, ataupun kita katakan memerintah, maka hendaklah kamu berpegang kepada asar. Asar tu apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dan sebagainya. Hari ini kita keliru, bermacam-macam masalah timbul. Masalah-masalah agama, masalah-masalah sosial, masalah-masalah hukum, halal, haram, sebagainya. Kita timbul perkara ini, kita bingung. Macam mana jalan keluar? Kita balik kepada asar, balik kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah akhir hadil ummah illa bimasalah awaluha, kata Imam Malik. Tidak akan baiknya akhir umat ini melainkan dengan kebaikan yang sudah sedia ada pada umatnya terdahulu. Balik tengok pada apa yang telah terdahulu, apa yang Nabi SAW lakukan, apa pesanan Nabi, apa pesanan para alim-alim ulama kita. Hari ini jangan kita semata-mata guna akal kita. Akal kita ni pendek, akal kita ini terhad dan terbatas. Dan kita tidak dapat petunjuk daripada Allah dengan seperti mana para ulama-ulama kita dahulu. Ulama-ulama kita dahulu orang yang hati bersih, jiwa yang bersih. Sebab tu mereka dapat petunjuk daripada Allah. Sebab tu mereka boleh karang kitab yang berjela-jela dengan bermacam-macam ilmu manfaat yang dimasukkan dalamnya. Kita hari ini nak mengarang satu kitab pun makan bertahun-tahun. Maka kita hanya syok sendiri saja dengan fikiran kita. Kita rasa kita dah buat the best. Kita rasa kita buat yang betul. Padahal kita menyeleweng daripada apa yang benar yang telah diturunkan Allah dan Rasulnya, yang telah disampaikan oleh alim-alim ulama. Waspadalah tuan-tuan. Zaman sekarang ni zaman fitnah. Nabi SAW sudah bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an." Allah tidak akan mencabut ilmu secara terkejut, tapi Allah Ta'ala mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Dan apabila tidak ada lagi ulama betul-betul yang bernas, yang berilmu, maka orang jahil, orang-orang akan mengambil orang jahil menjadi ulama, menjadi ketua, dan mereka itu sesat dan mereka menyesatkan. Kita sekarang sudah berada di zaman itu. Inilah di zaman fitnah, tuan-tuan. Fitnah sekarang ni. Bermacam-macam fitnah. Dan orang-orang yang diambil ketua tu, mereka tu hanya sekadar fikiran, otak-otak fikiran mereka. Mereka rasa ini okey, ini okey, ini okey, ini tujuan ini untuk bagus, tujuan bagus. Tapi mereka tak memandang kepada apa yang telah diletakkan oleh para alim ulama kita, garis-garis panduan syariat, dan yang telah diambil pada Al-Quran dan hadis. Akhirnya sesat. Mereka sesat dan mereka menyesatkan. Ini yang kita bimbang. Dan Nabi telah sebutkan nanti akan datang akhir zaman, benda yang bid'ah akan menjadi sunnah. Bid'ah tu apa? Perkara yang menyalahi agama. Itu akan menjadi sunnah. Sunnah tu apa? Mesti ikut. Mesti ikut. Dan benda yang sunnah, yang amalan Nabi, perintah Nabi, surah Nabi, menjadi bid'ah pula. Ini bid'ah, ini tak boleh, ini salah. Padahalnya kita nak buat ni ikut perintah Nabi. Tapi dikatakan salah. Yang mereka pula menyuruh kita buat benda yang salah. Tapi mereka kata inilah dia sunnah. Itulah berlaku. Sudah pun berlaku sekarang di zaman sekarang kita ni, ya. Orang yang nak buat baik dianggapnya jahat. Orang yang jahat dianggapnya baik. Tapi itulah kita sudah disebutkan Nabi kita akhir zaman fitnah. Jadi Imam Ghazali pun mengatakan dah sampai dalam masa akhir zaman ni, iaitu ini hadil ayyam nuzul mai. Inilah hari-hari kita berdiam dalam rumah. Sudahlah nak campur orang masyarakat. Masyarakat pun tak terima. Kalau masih lagi orang boleh terima kita, kita sampaikan.
Tapi kalau orang dah tak boleh terima kita, terserahlah, kita serah pada Allah. Kita hanya semampu kita, kita buat kerja kita, menyampaikan, tetapi selebihnya Allah Ta'ala yang menentukan. Minta ampunlah kepada Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah pesanan yang terakhir daripada kitab ini, Al-Imam Tirmizi mengambilkan sepotong kata-kata daripada Ibnu Sirin, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Hadzal hadis dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hadis ini adalah agama. Hadis agama. Sebab hadis ini merupakan salah satu sumber agama. Oleh itu, lihatlah daripada siapa kamu mendapatkan agama kamu. Kita nak ambil agama ni daripada siapa? Oh, orang ni pandai cakap orang baik. Tapi sesuai tak dia dengan hadis, sesuai tak dia dengan ajaran Islam. Sekarang kita keliru. Ustaz, macam mana ni Ustaz ni kata boleh, Ustaz kata tak boleh. Kita balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita balik pada pegangan ulama-ulama kita. Kita pun tak pandai Quran dan Sunnah. Kita balik pada pegangan ulama. Kita ada 4 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kalau kita nak pegang mazhab Syafi'i, kita pegang mazhab Syafi'i. Hambali, Hanafi. Jadi kita tengok apa ulama-ulama kita kata. Ini halal atau haram. Ini sah ke tak sah. Kita pegang pada ulama kita. Memang akhir zaman ni memang banyak orang kata diri ulama, tapi takut-takut jadi ular dalam semak. Maaf. Banyak-banyak minta maaf. Sebab ini dah akhir zaman tuan. Kena banyak hati-hati. Sebab itulah kita nak belajar, nak mengenai ilmu pun kita kena hati-hati juga. Supaya mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang barakah. Nak kita tahu ilmu kita terberkat ke tidak, lagi tambah ilmu, lagi tambah kita takut pada Allah. Lagi tambah ilmu, lagi tambah cinta kita pada Allah dan cinta pada Rasulullah, cinta pada akhirat. Lagi tambah ilmu, lagi tambah kita tidak cinta kepada dunia yang akan kita tinggalkan. Itulah dia ilmu yang manfaat. Tapi kalau sebaliknya, maka itulah ilmu yang tak manfaat. Allahu Akbar. Ya tuan-tuan dan puan-puan, dengan kata-kata itu terselesailah kita sudah kitab Syama'il Muhammadiyah. Alhamdulillah, kita bacakan Fatihah pada tuan pengarang kita, iaitu Al-Imam Tirmizi, yang telah berusaha payah mengumpulkan hadis-hadis ini untuk menjadi tatapan kita dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah, Kau telah berikan kami kesempatan untuk menyelesaikan pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadikanlah dia satu pengajian yang ikhlas mencari keridhaan-Mu, dan mudahkanlah kami untuk mengambil dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Kau beri pada kami ilmu yang manfaat. Jangan Kau jadikan ilmu yang Kau beri pada kami ilmu yang tak manfaat. Bantulah kami untuk jadi hamba-Mu yang saleh dan salihah, yang beriman lagi bertakwa. Ampunkanlah kami selama kami membaca kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau ada kekurangan dan kesilapan dan tidak sopan kami dengan kitab suci, kitab hadis yang mulia ini. Ya Allah, temukan semua kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kurniakanlah kami barakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan matikanlah kami semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan kumpulkan kami semua dalam syurga Firdaus-Mu bersama Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, pengajian malam ini merupakan pengajian kita daripada Masjid Sultan Singapura. Marilah sama-sama kita berderma pada pihak masjid dengan ada akaun nombor yang ada di depan kita. Mudah-mudahan dapat barakahnya, dan insya-Allah mudah-mudahan kalau Allah panjangkan umur, dapat kita bertemu lagi dalam pelajaran akan datang dengan kitab yang lain pula insya-Allah. Kalau sekira tidak, tuan-tuan dengar saya dah tak ada, maka kalau sekira sudi bacakanlah Fatihah, kalau sudi lagi bacakanlah surah Yasin, kalau lagi sudi lakukanlah sembahyang sunat hadiah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah bersama Rasulullah SAW di yaumul qiyamah.
Saya mohon maaf dalam sepanjang saya memimpin pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau ada salah silap saya, terkasar bahasa, tersilap perasaan, saya mohon ribuan maaf banyak. Sekian saja, mari sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.